السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang masih lagi dikurniakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang sudah tentulah nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat keyakinan, yang meletakkan diri kita yakin dengan agama yang kita pegang, lantas dibuktikan dengan amalan-amalan yang dilaksanakan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap kerja, tindakan dan amalan yang kita laksanakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik yang mungkin. Keduanya, Allah kurniakan kepada kita kesihatan, memungkinkan kita untuk mengambil sebahagian daripada kesihatan yang Allah berikan kepada kita dengan bersama-sama meletakkan diri kita di tempat dan lokasi yang dicintai oleh Allah. Sudah tentulah tidak ada suatu lokasi yang lebih baik berbanding dengan rumah Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bumi yang paling dicintai dan disukai oleh Allah, itulah dia namanya tempat-tempat sujud ataupun rumah-rumah Allah. Sementara bumi yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Mengapa kalimah ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana bila diletakkan kedudukan kita di lokasi yang namanya masjid, maka zon ataupun lokasi itu adalah merupakan lokasi ibadah kita kepada Allah. Masa kita peruntukkan dengan membaca Al-Quran. Di situlah kita berzikir mengingati Allah. Di situ jugalah tempat untuk kita mengadu, berdoa pada Allah. Berbeza dengan lokasi yang namanya pasar. Apa yang berlaku di sana? Suasana nak mengaji, nak mengingati Allah itu jauh sekali.
Apa yang berlaku? Mungkin juga akan berlaku pertelagahan di kalangan umat Islam itu sendiri kerana persoalan jual beli itu kadang-kadang turun dan naik. Maka timbullah perkara-perkara yang tidak disukai. Di sana juga tempat yang melahirkan pandangan-pandangan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu beruntung kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita ini juga diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan diri kita sebagai orang-orang yang khusus yang disebut dalam hadis wa zakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebutnya di sisi akan makhluk Allah, iaitulah para malaikatullah terhadap zuwaru masajidillah, mereka yang sentiasa menziarahi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sambungan perbincangan kita dalam hadis yang masih lagi dibicarakan berkaitan dengan babus sabr. Kita masih lagi membicarakan, tinggal 2 lagi baki hadis, iaitulah hadis yang ke-28 dan hadis yang ke-29 dalam bab sabar. Dan sesudah daripada itu kita akan melihat juga, pada perbincangan berikutnya dengan topik yang berbeza. Wa an Abi Yahya Usayd bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawdi muttafaqun 'alayh. Al-hadits rawahu al-Bukhari fil fitan bab qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha wal janaiz wal khams wal manakib wal maghazi wal raqa'iq. Wa muslimun fil imarati babul amri bis sabri inda zulmil wulati wasti'tharihim. Daripada Abi Yahya Usayd bin Hudayr radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut meriwayatkan akan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menyebutkan bahawa ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Kadang-kadang tidak disebutkan nama lelaki tersebut. Dan sebagian para ulama hadis mengatakan sebab apa tidak dinamakan hadis tersebut. Pertama, disebabkan mungkin kerana tidak mahu untuk menyebut siapa lelaki tersebut kerana kemungkinan akan berkait tentang soal maruahnya. Dan yang kedua, kata para ulama hadis berkaitan bila mana Rasulullah ataupun bila mana disebut yang meriwayatkan hadis itu tidak menyebutkan namanya siapa, kemungkinan dia berkata itu bagi pihak dirinya. Ialah kadang-kadang kita malu nak bertanya, ada masalah ustaz ni, ada masalah ustaz. Ada seorang dia bertanya ataupun kawan saya, rupanya dia bercerita tentang diri dia. Jadi tak berani nak cerita tentang diri dia. Dia tanya, ada kawan saya ni sekian-sekian. Dan begitulah yang berlaku kepada periwayat hadis ataupun mereka yang ingin memberitahu tentang sesuatu kepada Rasulullah. Lantas dia mengatakan anna rajulan minal ansar, ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar itu telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasta'miluni, kenapa tidak ataupun boleh tak kamu jadikan aku ini sebagai pekerja kepadamu ya Rasulullah, ataupun engkau lantik akulah sebagai gubernur, istilahnya begitulah, ataupun sebagai seorang pekerja yang akan bekerja untuk menjawat jawatan tersebut. Ya Rasulullah, kama sta'malta fulanan, seperti mana kamu telah melantik seorang itu menjadi pekerja kepada kamu ya Rasulullah. Faqala, lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata ataupun bersabda, innakum satalqawna ba'di, sesungguhnya kamu akan menemui sesudah daripadaku asaratan, iaitulah pemimpin ataupun orang yang akan mengutamakan dirinya. Asarah artinya mereka lebih menitik beratkan dirinya berbanding dengan orang lain. Sebelum orang yang yang dipimpin ketika itu mendapat sesuatu, maka dia lebih mengutamakan akan dirinya. Disebut dalam hadis ini sebagai al-asarah, al-ihtimamu bi nafsihi qabla ghairi,
mengambil berat terhadap dirinya sebelum orang lain. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, tengok sahabat Nabi tadi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, boleh tak lantik aku sebagai pekerja yang akan menjawat jawatan tersebut seperti mana kau lantik orang tersebut sebagai penjawat? Bahasa kita lah, mungkin kita kata penjawat awam. Boleh tak lantik aku? Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah lari daripada memberikan jawapan. Rasulullah tidak mengatakan tak boleh. Tapi Rasulullah lari daripada jawapan tersebut kerana ada sesuatu perkara yang penting. Seperti mana yang berlaku ataupun seperti mana kalau tuan-tuan membaca Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, tapi jawapannya itu bukan kepada jawapan apa yang disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu disebut ada namanya istifham ingkari, istifham taubihi dan sebagainya. Begitulah yang Rasulullah katakan ataupun memberikan jawapan tadi, bertujuan untuk mengingatkan kepada mereka apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Rasulullah mengatakan demikian, jawapan yang Rasulullah berikan itu nak memberikan suatu pengertian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah seorang yang pilih kasih dalam melantik seseorang. Sebab sahabat tadi, Usaid ibn Hudayr, dia kata, macam mana kamu boleh lantik dia sedangkan saya tidak boleh dilantik olehmu? Bahasanya demikianlah. Kenapa si fulan boleh dilantik? Pemikiran yang berlaku di kalangan sahabat tadi merasakan bahawa Rasulullah melantik itu mungkin dengan sebab dekatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikatnya Rasulullah tidak melantik sedemikian rupa. Rasulullah melantik mengikut kepada kepakaran dan kelayakan. Dan itu dibuktikan tuan-tuan dengan hadis ataupun dengan beberapa bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat. Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika itu jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buka tawaran untuk menjawat jawatan. Jadi waktu itu dia kata, "Ista'milni ya Rasulullah." Jadikanlah aku bekerja kepadamu ya Rasulullah untuk memegang jawatan tersebut. Apa Rasulullah katakan? "Innaka la dha'if wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati hasratu wa nadamah." Sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah untuk mentadbir, wahai Abi Dzar. Kalau aku berikan kepada kamu nanti, hari kiamat kelak kamu akan sedih. Wa innaha la dha'if, wa innaha la amanah. Sedangkan jawatan yang aku berikan kepada kamu itu adalah suatu amanah. Bila aku berikan kepada kamu, kamu tak mampu untuk memegang dan menanggung akan jawatan tersebut, hari kiamat kelak engkau akan menjadi manusia yang paling sedih kerana sanggup untuk memegang jawatan tersebut. Nah, Rasulullah tak lantik. Biarpun Abi Dzarrin Al-Ghifari ini di antara orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, saya terlupa namanya, yang ketika itu dia tengok ada jawatan kosong pada imam. Dia tengok imam jawatan kosong. Di sini jawatan kosong imam banyak ni. Tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Dia tengok jawatan imam kosong. Akhirnya dia pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alni imama qaumi." Ya Rasulullah, jadikanlah aku ini sebagai imam kepada kaumku ini ya Rasulullah. Rasulullah pandang. Dan kemudian Rasulullah tengok kelayakan, tak disebut Rasulullah ketika itu tasmi' ataupun tidak, tak. Tapi disebut ketika itu Rasulullah memandang kemungkinan Rasulullah telah pun mengetahui akan bakat yang ada pada dirinya ketika itu. Lantas Rasulullah kata, "Anta imamahum waqtadi bi ad'afihim." Kamu akan menjadi imam kepada kaum kamu, kepada mereka yang merujuk kepada kaumnya, dan yang akan mengikuti kamu itu adalah orang yang lebih lemah daripada kamu. Artinya mungkin ada kekurangan yang ada, dan mereka yang layak menjadi makmum itu mestilah orang yang berada lebih bawah daripada kedudukan dan kelayakan yang dimiliki. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, begitulah yang berlaku dalam peristiwa kehidupan Nabi SAW, membuktikan Rasulullah tidak pernah memilih siapa pun mengikut kepada pilih kasih yang ada, tapi sebaliknya mengikut kepada kepakaran dan kelayakan yang ada yang Allah kurniakan kepadanya. Hadis ini menyebut, kamu nanti akan datang jawapan daripada Nabi SAW. Sesungguhnya kamu akan menemui sesudah daripada aku pemimpin yang mementingkan diri asaratan
Fasbiru hatta talqauni, maka bersabarlah kamu semua sehinggalah kamu semua akan menemuiku alal haudi, di atas perigi, artinya perigi di hari kiamat kelak. Ada perigi yang ditunggu oleh Nabi SAW untuk kaumnya ketika itu ataupun untuk umatnya, dan mereka inilah yang akan bertemu disebabkan kesabaran dan ketabahan dalam berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang ketika itu tidak melaksanakan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara peristiwa yang disebut oleh Nabi SAW, dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ini? Pertamanya disebut seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dan juga kitab Buhjatun Nazirin. Saya cuba untuk himpunkan pengajaran-pengajaran yang dicatatkan di dalam kitab tersebut. Yang pertamanya, hadis ini membuktikan mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW dalam mengkhabarkan apa yang akan berlaku kepada umatnya pada masa yang mendatang. Jadi Rasulullah dah ingatkan kepada kita apa peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Itu perlu untuk diambil perhatian kerana ucapan daripada Nabi SAW bukan berdasarkan kepada keinginan dan juga nafsu baginda SAW, tapi sebaliknya adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, di mana Rasulullah tidak berbicara mengikut hawa nafsunya, tetapi sebaliknya dia adalah merupakan wahyu daripada Allah. Bila Rasulullah cerita peristiwa yang akan datang, maka itu menunjukkan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada baginda SAW. Sebab itu kita perlu meyakini beberapa peristiwa yang Rasulullah sebut pada masa yang akan datang. Antaranya apa dia? Rasulullah sebut dalam hadis, jika tidak silap hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah kata, inna min asyratis sa'ah yurfa'ul ilmu wa yakfurul jahlu wa yakfuru az-zina wa yakfuru syurbul hamr wa yakunu lil mar'ati lil mar'ati khamsinan lirrajulil wahid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan daripada hadis tersebut, di antara tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat, tanda kiamat kecil itu, apa yang berlaku? Yurfa'ul ilmu. Ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diangkat, apa maksudnya? Ramai di kalangan para ulama-ulama yang muktabar itu akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu itu tidak ada lagi di kalangan para ulama apa yang akan berlaku. Manusia sudah tidak lagi menginginkan untuk menuntut ilmu. Dah tak berminat dengan ilmu yang ada. Sebab itu tidak ramai orang yang datang untuk memberikan dirinya ataupun meletakkan dirinya mendapatkan ilmu-ilmu daripada para ulama. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, Rasulullah sambung, wa yakfurul jahlu, kejahilan ketika itu akan mendominasi, akan menjadi banyak. Begitu juga perzinaan juga akan berlaku dalam keadaan banyak, sehingga manusia tidak menganggap perzinaan itu sebagai satu kesalahan yang besar. Tak salah bagi mereka, dianggap ia perkara biasa, dan termasuklah wa yakfuru syurbul khamri, ketika itu juga minuman arak menjadi banyak dan melata, sudah dianggap juga sebagai perkara biasa. Sementara bilangan lelaki dan perempuan sudah tidak seimbang. Berapa ramai lelaki? Lelaki seorang nisbahnya dengan 5 orang wanita. Itu disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dengan bilangan yang banyak tu orang bertanya, sebab apa? Dengan bilangan seorang lelaki nisbah 5 orang perempuan itu, kenapa begitu banyak? Puncanya adalah disebabkan berlakunya pembunuhan demi pembunuhan akibat daripada peperangan. Wallahu a'lam. Kalau maksudnya demikian, maka itu adalah satu perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW untuk kita mempersiapkan iman kita agar terus kukuh iman kita sehingga sanggup untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang terakhir sebelum kita memejamkan mata kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini juga menyebut sebaiknya tidak memohon al-aula. Dalam catatan para ulama dia kata al-aula ataupun al-afdal. Sebaiknya tidak memohon jawatan melainkan mereka yang berkeahlian ataupun berkelayakan. Jadi kalau zaman sekarang ni nak buat macam mana Ustaz? Tak pohon tak dapatlah kerja.
Dia tawakal Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tunggu sampai kiamat entah dapat kerja. Sebab nak bekerja dia kena isi permohonan. Habis itu zaman sekarang ni bagaimana kalau kita nak realisasikan dengan hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam kita nak memahami hadis ni pun penting juga. Tengok hadis ni haram, tak boleh nak meminta-minta jawatan. Sudah. Akhirnya kita duduk diam, kenapa nak mengamalkan hadis Rasulullah SAW? Rasulullah tak ajar pada kita untuk meminta-minta jawatan, tunggu dia orang panggil nanti, kokoklah dia melihat kelayakan kita ada dan dilantik kita untuk bekerja. Habis tuan-tuan, berdasarkan kalau kita fahami hadis itu dalam keadaan sedemikian rupa, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, boleh untuk kita memohon sesuatu jawatan itu sekiranya berkelayakan. Buktinya apa dia? Antaranya tadi seperti mana yang saya sebutkan. Dan di antaranya juga kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mana raja ketika itu menawarkan, bertanya, kamu nak bekerja apa? Kalau begitu tuanku tolong lantik aku. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku ini sebagai mereka yang menjaga perbendaharaan harta yang ada di bumi Mesir. Bukan mudah ni tuan-tuan nak pegang harta. Pertama, kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, Nabi Yusuf AS ni bukan orang di negara Mesir. Bukan kerakyaatannya, bukan kerakyatan Mesir. Nabi Yusuf AS kerakyaatannya adalah Palestin. Sebab Nabi Yusuf berasal daripada bumi Kan'an. Sementara Mesir itu daripada bangsa Kibti. Jadi saat ketika itu, oleh kerana Nabi Yusuf AS dipenjarakan di Mesir ketika itu dan akhirnya keluar daripada penjara tersebut, raja oleh kerana didapat menyelesaikan beberapa masalah mimpi yang dihadapi oleh raja ketika itu, raja panggil. Dan dipanggil, lantas ketika itu dia minta, ij'alni ala khazainil ard. Kau lantiklah aku ini yang akan memegang perbendaharaan harta yang ada di bumi Mesir. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang amanah, yang kuat menjaga, dan juga alim. Aku adalah seorang yang pakar. Maka dalil daripada ayat tersebut itu tidak menjadi masalah untuk seseorang itu memohon sesuatu pekerjaan jika ia berkepakaran dan berkelayakan untuk mendapatkan jawatan tersebut. Baik. Dan selain daripada itu tuan-tuan, dalam hadis ini juga menyentuh bersabar semasa rosaknya urusan. Dalam hadis ini nak menggambarkan pemimpin ketika itu banyak melakukan kerja-kerja korupsi dan sebagainya, tidak menjalankan amanah yang telah diberikan ketika itu. Istilah kita nak sebut sebagai pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar ketika berhadapan dengan keadaan demikian, maka hendaklah bersabar. Sekiranya tidak ada ruang untuk melakukan perubahan itu dengan cara yang syar'i, tidak ada jalan untuk merubahnya, maka ketika itu hendaklah bersabar. Soalnya kenapa mesti bersabar? Kenapa tidak diperangi? Soalannya. Kadang-kadang berlaku dalam pemikiran kita yang timbul pemikiran seumpama itu. Kan ada fahaman-fahaman. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, baru-baru ini kami mengadakan sesi webinar berkaitan dengan salah satu di antara ajaran-ajaran, istilahnya ajaran sesat lah. Bahasa salah satu di antaranya, tuan-tuan tengoklah kalau sebelum daripada ini. Ya, bila disebut kami mengatakan oleh kerana Hizbut Tahrir itu dia telah dikatakan dalam fatwa telah menyatakan dia telah melanggar ataupun bertentangan dengan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya webinar tersebut bila kita timbulkan isu tersebut, ramai yang menuntut dan ramai yang melihat ketika itu. Banyaklah di antara perkara-perkara yang ditimbulkan. Soalannya, dalam kajian yang telah pun dibuat oleh Jabatan Mufti sebagai contoh, kerana apa? Kerana di sana ada fahaman-fahaman yang ekstremis yang dikeluarkan. Contohnya, demokrasi ini tidaklah syar'i, dia adalah merupakan demokrasi ini adalah perkara-perkara yang bukan Islam, istilahnya begitu, yang kufur, yang kafir. Maka tidak boleh seseorang daripada umat Islam itu untuk masuk dalam pilihan raya kerana ia bukanlah merupakan perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghukum sebagai kerajaan yang memimpin itu kafir dan sebagainya. Adalah dalil-dalil yang dikeluarkan ketika itu. Kenapa? Puncanya disebabkan kerana kesalahfahaman mereka dalam memberikan pengertian dan maksud daripada hadis Nabi SAW. Dan jika fahaman ini terus terbiar, maka akhirnya akan berlakulah huru-hara dalam sesebuah negara kerana melihat pemimpinnya itu tidak amanah dan tidak melaksanakan
apa yang telah ditentukan oleh Allah ataupun apa yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW tadi. Soalannya, kenapa mesti bersabar? Tidak boleh melakukan suatu perkara ataupun tidak melakukan satu tindakan. Kenapa? Kerana ketika itu disebut dalam satu kaedah, tarku inkaril munkari khasyatu wuqu'i fihi angkara minhu. Jadi meninggalkan satu keingkaran, tarku inkaril munkar, meninggalkan satu kemungkaran itu kerana ditakuti akan berlaku nanti bila dilakukan kemungkaran ataupun dengan melaksanakan melanggar kemungkaran tersebut itu akan menyebabkan satu kemungkaran yang lebih besar daripada itu berlaku. Jadi apa yang berlaku kemungkaran tersebut? Ketika kita meletakkan ataupun melakukan sesuatu yang buruk, menentang sesebuah kerajaan yang zalim ketika itu, saat ketika tidak ada jalan untuk melakukan perubahan tersebut, akan menimbulkan kepada satu fitnah yang lebih besar daripada itu. Apa fitnahnya? Akan berlaku pergaduhan sesama umat Nabi Muhammad SAW, maka lahirlah ketika itu pembunuhan demi pembunuhan sesama umat Islam. Dan ketika itu Islam tidak mampu untuk tertegak disebabkan pergaduhan itu berlaku sesama umat Islam itu sendiri. Dan akhirnya fitnah akan bertukar menjadi satu perkara yang lebih besar daripada itu. Islam tidak mampu untuk berganjak, bahkan menarik orang-orang yang bukan Islam memahami Islam itu sendiri. Sebab apa? Mereka menilai Islam ni pun agama yang serupa, bukan bawa kepada perdamaian dan bukan bawa kepada sesuatu yang lebih baik, tapi dilihat ia membawa kepada satu perkara yang lebih mudaratnya itu berbanding dengan agama-agama yang lain. Wallahu a'lam, tetapi itulah yang disebut oleh para ulama. Sabar bukan bermakna berdiam, tidak. Tapi sabar diiringi dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu perubahan yang terbaik yang membawa kepada imej Islam sebagai din, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, yang kelima, mempergunakan kebijaksanaan kepada perkara yang boleh menimbulkan kekalutan. Bijaksananya Rasulullah SAW dalam memberikan jawapan kepada sahabat yang tanya soalan, dijawab oleh Nabi SAW dengan satu pandangan yang lebih jauh daripada itu. Jadi bijaksana ini juga adalah merupakan satu perkara yang penting. Sebab itu dalam Islam ni penting antaranya kita nak berbicara pun berbicara mengikut kepada kadar yang sesuai terhadap apa yang disampaikan ketika itu, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang pernah juga saya katakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Sayyidina Ali berkata, hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazziballaha wa rasulah. Bercakap dan berbicaralah kamu kepada manusia itu dengan kadar pemikiran yang ada, apa yang mereka tahu. Jangan bicara dengan sesuatu yang tidak tahu, nanti akhirnya akan menyebabkan berlaku sesuatu pendustaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Sampai pada tahap yang tinggi kami tak sampai tahap ni. Dan akhirnya apa yang akan berlaku? Pendustaan ni Rasulullah bukan begini dan sebagainya, ataupun mungkin akan menimbulkan fitnah kepada agama itu sendiri. Seperti mana yang berlaku pada hari inilah. Tuan-tuan, kita melihat kenapa berlaku di kalangan masyarakat kita ni huru-hara dalam beramal dengan amalan Islam. Puncanya kesilapan orang yang menyampaikan agama itu sendiri. Yang ini mengatakan haram, yang ini mengatakan halal, yang itu mengatakan boleh, ini mengatakan tak boleh. Akhirnya masyarakat memilih bagaimana? Pening kepala dalam nak memilih. Siapa yang menjuarai, siapa yang pandai berkata-kata, itulah mungkin pilihan pada mereka. Tetapi akhirnya apa yang akan berlaku? Huru-hara di kalangan masyarakat akibat daripada penyampaian yang tidak bersesuaian dari sudut pemikiran masyarakat. Dan saya tertarik dengan, oleh kerana itu kita bicarakan, tuan-tuan baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Antaranya hadis ini, Riyadhus Shalihin. Kalau kita membaca dalam muqaddimah perbincangan, contohnya dalam kitab Al-Azkar, catatan daripada Imam Nawawi ni, Imam Nawawi ketika nak mengarang kitab ni tuan-tuan, dia akan menilai rakyatnya ataupun masyarakat yang mengikuti pengajian yang disampaikan. Sebab itu dalam kitab Al-Azkar, tuan-tuan membaca dalam muqaddimah catatan daripada beliau itu, beliau kata, saya ni menulis kitab Azkar ni bukan sebab saya nak menyusun kitab menandingi para ulama-ulama yang ada ketika itu, tidak. Itu matlamat daripada Imam Nawawi. Dia kata kitab ni, kitab Al-Azkar ni penuh dengan zikir-zikir yang aku buat. Bukan tujuan semata-mata aku nak meniru apa yang telah dibuat oleh para ulama yang lalu, tidak.
Kemudian disebutkan nama-nama kitab-kitab zikir sebelum daripada itu. Ibnu Abi Sinni dan beberapa ulama-ulama yang lain disebut nama seorang-seorang, mengatakan mereka juga telah pun menyusun kitab zikir-zikir seperti mana apa yang telah aku susun. Tetapi kata daripada beliau, aku menyusun ini sebenarnya aku nak mempermudahkan masyarakat beramal. Sebab baru disebutkan sebab dan juga alasannya dalam kitab-kitab yang lalu penuh unsur-unsur pengulangan dari sudut zikir-zikir yang disebutkan oleh ulama-ulama yang silap. Sebab ulama-ulama yang terdahulu diambil zikir yang serupa tapi riwayat yang berbeza. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Matanya adalah sama. Semuanya mengarah. Contoh, katakan Bismillah idza kharaja minal bait. Hadis mengatakan apabila seseorang itu keluar daripada rumah, bacalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Contoh. Jadi satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis berikutnya riwayat daripada Imam Muslim. Hadis berikutnya riwayat daripada Ibnu Majah tetapi membawa maksud makna yang serupa. Artinya pengertian yang serupa. Dan akhirnya dengan unsur pengulangan itu menyebabkan orang berasa bosan untuk membaca kitab tersebut. Begitulah juga dari sudut sanadnya itu dibuang oleh Imam Nawawi tidak terlalu panjang. Ada sebahagian daripada ulama oleh kerana nak menjaga amanah bahawa hadis ini memang sampai kepada Nabi SAW disebut dengan sanad yang panjang. Ahbarana an barulah sampai kepada anin Nabi SAW. Panjang sanad tersebut tu mengantuk tuan-tuan kita membaca. Saya pernah dan sempat bersama-sama mempelajari kitab Fathul Bari. Waktu itu semasa berada di Mesir, kami mempelajari kitab tersebut. Duduk tu, baru masuk hadis yang kedua dah mengantuk, tertidur. Sebab apa? Nak menghafal an tu. An ahbarana. Sampai haddatsana, kemudian masuk haddatsana. Sampailah kepada anin Nabi au qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baru masuk poin dia ketika itu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kerana panjangnya sanad tersebut, aku membuat sebuah kitab bagi mempermudahkan mereka yang nak beramal dengan zikir-zikir yang telah pun disebutkan oleh Nabi SAW. Subhanallah. Jadi begitu kebijaksanaan yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Sebab itu kitab Imam Nawawi ini ramai yang menerokainya ataupun ramai yang membacanya. Kenapa? Mudah untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang ada. Itu di antara salah satu cara dan juga kaedahnya. Dan begitulah yang disebut di antara pengajaran yang ada dalam hadis ini, mempergunakan kebijaksanaan dalam perkara yang boleh menimbulkan sesuatu kekeliruan ataupun kekalutan. Seterusnya yang keenam, antara pengajaran yang boleh diambil, bersabar di atas kezaliman seseorang pemerintah selagi mana ia tidak melakukan kekufuran yang nyata. Dan ini jelas sekali daripada hadis Nabi SAW, bay'ana 'ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan 'alaina wa alla nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kami telah berbai'ah, kami telah pun bersumpah janji untuk dengar dan juga taat, sama ada pada perkara yang kami suka untuk melakukan ataupun kami benci, pada saat susahnya kami dan saat senangnya kami. Dan kami tidak akan menentang nunazi' al-amra, akan perkara-perkara ataupun perintah tersebut, melainkan apabila kamu melihat akan berlakunya kekufuran yang nyata. Jadi kalau pemerintah ajak pada kita tak boleh sembahyang, masjid ditutup, waktu itu penentangan boleh dilakukan. Ya. Tapi kalau time COVID ni Ustaz, masjid tutup macam mana? Ustaz Hashim lah kena jawab. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu hukum. Ya, dari sudut hukum ada dia punya hujah-hujahnya. Soalnya kalau memang tak bagi untuk menunaikan solat secara berjemaah atas sebab darurah, itu cerita lain. Soalnya kalau katakan memang tak boleh, tutup langsung ataupun hancurkan masjid dan sebagainya, sedangkan dia merupakan syiar dalam Islam. Maka kalau sekiranya berlaku perkara yang disebut sebagai kufran bawah, kekufuran yang nyata ketika itu, barulah ada penentangan yang dilaksanakan. Baik, yang ketujuh, hadis turut menjelaskan tentang kemuliaan orang Ansar di mana mereka bertemu dengan Nabi SAW di periginya pada hari akhirat kelak, dan ini disebut oleh Nabi SAW dengan syarat mereka mampu untuk bersabar ketika menghadapi suasana dan kemelut pemerintahan yang berlaku ketika itu.
Kemudian yang terakhir daripada pengajaran yang boleh diambil daripada hadis tersebut, hadis ini juga menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah melantik seseorang itu kerana hubungan yang akrab dan sebagainya. Sebaliknya baginda sallallahu alaihi wasallam melantik mengikut kepada kepakaran yang dimiliki oleh seseorang ketika itu. Seterusnya dalam hadis yang ke-29, an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazar hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alu Allah al-'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Daripada Abdullah ibn Abi Aufa. Siapa dia Abdullah ibn Abi Aufa? Di antara salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat di zaman hidupnya bersama dengan Sayyidina Ali, di zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 86 Hijrah. Satu tempoh yang cukup panjang, dan kemudian saat yang serupa, di saat tuanya Allah berikan sedikit ujian kepada beliau. Mata beliau ini kafaf, ataupun matanya ketika itu buta, tidak nampak. Ini di antara salah satu ujian yang Allah berikan kepada Abdullah ibn Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa satu ketika telah memerintahkan kepada salah seorang di antara panglimanya, kerana ketika itu beliau diperintahkan oleh Sayyidina Ali sebagai ketua tentera ketika itu, dan beliau telah menulis surat kepada salah seorang panglimanya ketika itu mengarahkan untuk memerangi golongan Khawarij, ya, dan juga Haruriyah. Haruriyah ni salah satu daripada kumpulan Khawarij juga, yang mana mereka tinggal di sebuah tempat yang namanya Haruri. Ada sebuah tempat di situ, dan akhirnya mereka digelar dengan gelaran tersebut. Ketika saat itulah kata daripada Abdullah ibn Abi Aufa kepada sahabatnya ataupun panglimanya, beliau menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu ketika ketika bertemu dengan musuh. Jadi waktu ketika Rasulullah ingin memerangi musuh, waktu itu Rasulullah tunggu satu waktu yang sesuai untuk Rasulullah bicarakan. Ini bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ketika itu panas terik. Ketika Rasulullah ingin bercakap, suasana berada dalam keadaan panas, Rasulullah tunggu, intazar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tunggu hatta idza malatis syamsu, sehinggalah matahari ketika itu tergelincir sedikit dan suasana ketika itu redup. Ketika itulah Rasulullah berbicara dan menyebut kepada seluruh pasukannya. Tidak disebutkan dalam hadis ini perang apa, tapi pernah satu ketika berlaku. Qama fihim, Rasulullah pun berdiri di kalangan pasukannya ataupun tentera-tentera baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kamu ada cita-cita untuk bertemu dengan musuh. Mentang-mentang sihat tubuh badan, doktor mengatakan penyakit tidak ada. Segala penyakit tidak ada. Masya Allah. Hiking selalu, setiap hari hiking. Ni kat sini ada dia punya bukit tu, memang setiap hari. Ulang-alik hiking. Memang tengok sihat. Lari antara orang yang terpantas. Malam-malam main badminton. Masya Allah, hebat. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dengan kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita ketika itu, kita rasa kita hebat. Siapa yang berani-berani menentang aku? Mana musuh-musuh? Nah, perasaan seumpama itu kadang ada pada diri seseorang disebabkan kekuatan yang dia miliki. Angkat berat tu tak payah ceritalah, badan sadur belaka. Dia angkat selalu, dia kata mana musuh? Aku nak jumpa dengan musuh. Rasulullah tak ajar kepada kita sifat sedemikian rupa. Nah, menunjukkan apa dia? Tawaduk bagi orang yang beriman, tapi mereka mesti bersiap sedia. Siap sedia itu memang satu perkara yang penting. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kamu itu sekadar apa yang kamu mampu, itu daripada kekuatan. Itu di antara ayat yang Allah bicarakan dalam Al-Quranul Karim. Tetapi
Sombong itu tidak perlu ada dalam diri orang yang beriman. Kena ada sifat tawadhu. Tak ada perasaan dan juga cita-cita untuk bertemu dengan musuh. Cuma ada dalam satu hadis yang lain, hadis ini tidak disebutkan. Rasulullah kata wa idza lakitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu dah bertemu dengan mereka, ketika itu hendaklah kamu tabah, tetapkan diri kamu, pendirian kamu, dan jangan berganjak untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta untuk bertemu musuh itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mana dia syaitan? Syaitan, keluar kau. Aku nak menentang kamu, sebagai contoh. Itu pun termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diajar hal yang demikian oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ajar apa dia? Was'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala afiat, kesihatan, keamanatan, keselamatan dalam diri kita, selamat dari sudut agamanya, dan selamat dalam diri kita ni artinya sihatnya tubuh badan yang ada pada diri kita. Minta pada Allah. Kenapa kita nak minta sihat? Kerana sihat ini adalah sesuatu nikmat yang cukup besar dalam hidup kita. Dengan sihat ini tuan-tuan, kita boleh lakukan pelbagai bentuk perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bantu orang yang susah. Kita boleh beribadah. Orang yang sihat, kalau dia beribadah, dia beza dengan orang yang sakit. Ya. Orang yang sihat, dia boleh melaksanakan apapun kerja-kerja yang banyak. Dia boleh laksanakan. Solat 12 rakaat, insya-Allah boleh buat. Kalau orang yang sakit ni, berapa banyak solat yang mampu untuk dilaksanakan. Terbaring di atas katil. Nak datang pergi menunaikan solat Jumaat, tak mampu nak bergerak. Sehingga ada satu ketika waktu itu seorang, dia bertanya, adalah salah seorang daripada jemaah, dia tanya, menangis, menitis air mata dia. Dia kata, Ustaz, saya ni dengan penyakit yang saya hadapi waktu itu, dia bawa kampit, air kencingnya masuk dalam kampit tersebut, dia bawa lah ketika itu. Jadi dia kata, Ustaz, tengok dengan suasana seumpama ini, saya tak mampu nak bergerak untuk menunaikan solat hari Jumaat. Nak ceritanya pada hari Jumaat, dengan sebab keadaan keuzuran yang ada, ini pun pada waktu-waktu yang tertentu. Sebab ada ceramah seumpama ini, saya pun datang. Menitis air mata dia. Dia kata ketika itu, Ustaz, macam mana keadaan saya? Apakah saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak? Disebabkan solat Jumaat itu wajib, tapi saya tidak mampu untuk hadir menunaikan solat Jumaat tersebut. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara rintihan orang yang sakit. Rintihan orang yang sakit berlaku demikian. Sebab itu saya kata kepadanya, Tuan Haji, dalam keadaan demikian, terimalah apa yang telah Allah tentukan kepada kita, kerana apa yang berlaku ini semuanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nak timbulkan perasaan supaya dia terima hakikat, Allah jadikan demikian, adalah didatangkan oleh Allah atas sebab yang tertentu, hikmah-hikmah yang tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selama ini Tuan Haji menunaikan solat Jumaat seperti mana biasa ibadah solat fardu yang dilaksanakan, jangan bimbang. Kalaupun tak dapat nak laksanakan waktu sakitnya ketika itu, pahalanya tetap akan mengalir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abi Daud, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba alaihi ma kana muqiman sahihan," atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di kalangan kamu ini marid, dia sakit, atau safara, dan sibuk, tidak sempat untuk bermukim. Sebab orang yang sentiasa bermusafir ini, dia tak sama dengan orang yang bermukim. Dia boleh baca Al-Quran, dia boleh tunaikan solat sunat, dia boleh tunaikan solat berjemaah. Orang yang bermusafir tidak berkesempatan. Jadi sedikit lagi apa yang disebut oleh Nabi SAW dicatatkan ke atasnya itu berdasarkan kepada apa yang dia ada ketika dia sihat dan apa yang dia lakukan semasa dia bermukim. Subhanallah. Baik, kita berhenti sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, secara ringkasnya daripada hadis ini juga memberikan maksud bahawa al-afiyah, kesihatan, keselamatan, keamanan itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu dipergunakan dengan sebaik yang mungkin dan perlu untuk direbut, kerana sifat keselamatan ataupun kesihatan itu dia tidak akan berkekalan, dia akan saling berubah-ubah keadaannya. Maka saat ketika kita diberikan kesihatan, kita lakukan kebaikan, maka di situ juga akan memberikan pahala dan ganjaran yang berterusan di saat sakitnya kita dan di saat ketika kita disibukkan dengan permusafiran. Seterusnya Rasulullah menyambung, hadis ni ada dinyatakan rupanya, fa idza laqitumuhum fasbiru, bila kamu bertemu dengan mereka bersabarlah, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah oleh kamu semua bahawa sesungguhnya syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Dengan maksud ketika perang waktu itu nak mempertahankan Islam, mereka terpaksa berusaha mempertahankan agama sekalipun nyawa mereka itu akan hilang ataupun nyawanya itu akan ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata ataupun bersabda dan berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, engkaulah Tuhan yang menurunkan kitab, yakni Al-Quran, wa mujriyas sahab, ya Allah, engkaulah Tuhan yang menggerakkan akan awan-awan, wa hazimal ahzab, ya Allah, engkau adalah merupakan Tuhan yang menewaskan akan pasukan ahzab. Ahzab ini gabungan di antara pasukan-pasukan yang ada. Sebab itu dinama dengan peperangan Ahzab itu kerana mereka bergabung. Yahudi bergabung dengan golongan musyrikin dan beberapa kabilah-kabilah yang lain, maka disebut dengan nama Ahzab. Ataupun kita sebut dengan pakatan-pakatan yang dilakukan oleh mereka. Ihzimhum, tewaskanlah mereka ya Allah.
wansurna alaihim, dan berikanlah kemenangan kepada kami di atas mereka. Artinya menangkanlah kami untuk mengalahkan mereka, wahai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat berjuang, tidak berhenti untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan, kita mengambil sedikit pengajaran daripada hadis ini. Yang pertamanya, hadis ini merupakan galakan untuk berjihad, merangkumi seluruh kekuatan dan keluar menemui musuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka ini bertaubat dan juga meninggalkan maksiat kepada Allah, maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Yang kedua, hadis ini juga dapat diambil pengajarannya agar sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesihatan dan keafiatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang ketiga, pensyariatan berdoa di waktu susah. Jadi saat ketika berada dalam keadaan yang susah, sedang berlaku peperangan untuk menentukan sama ada Islam itu menang ataupun tidak, doa itu memainkan peranan yang penting. Kerana doa dalam Islam ini adalah senjata yang tidak kelihatan, tapi itulah senjata yang paling ampuh Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Sebab itu jangan berhenti kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang berada di Palestin, walaupun bilangan mereka nak melihat dari sudut pakatan daripada pihak musuh yang begitu ramai, daripada negara-negara yang bersatu, sedangkan Palestin ini bukan sebuah negara tapi secepis daripada negara mereka yang asal, dan bantuan-bantuan tidak diberikan kepadanya. Nak lihat dari sudut senjata, sudah tentu senjata musuh itu lebih hebat berbanding dengan senjata yang dimiliki oleh mereka. Tapi dengan doa yang didoakan oleh umat Islam itu membantu untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mampu untuk menewaskan kelompok yang banyak itu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia memerlukan bantuan daripada kita. Kerana itu jangan berhenti untuk memohon doa agar Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin, mempertahankan bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Seterusnya, sifat kasihnya Nabi SAW terhadap para sahabat dan juga umatnya. Rasulullah bagi nasihat ni kerana Rasulullah sayang. Dan Rasulullah mengajar dengan doa yang Rasulullah baca ketika itu kerana Rasulullah SAW begitu cintakan umat Islam dan juga Islam yang telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang kelima, larangan Nabi SAW, larangan daripada Rasulullah untuk bercita-cita menemui musuh, namun tidaklah bermaksud menafikan niat untuk syahadah, niat untuk menyaksikan bahawa kita ini adalah seorang Islam, dan niat itu perlu ada dalam diri kita ya di saat ketika berlakunya, andai kata berlaku kewajipan ke atas umat Islam untuk berjuang mempertahankan Islam itu sendiri, maka wajib untuk kita keluar mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada kekuatan fizikal semata-mata dan meninggalkan daripada berhati-hati. Pertamanya, dalam hidup sebagai seorang Islam ni, kekuatan kita bukan hanya berpegang kepada perkara-perkara fizikal, material semata-mata, tapi hakikatnya perkara yang berkaitan dengan batin itu juga adalah merupakan perkara yang cukup penting. Dan itulah sebenarnya kekuatan yang paling penting bagi umat Islam. Bukan melihat dari sudut kekuatan material semata-mata, tapi paling penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan hebatnya diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tengok dalam sejarah bagaimana ketika berlakunya peperangan Uhud, ya, saat ketika mereka keluar untuk memerangi musuh, tiba-tiba di pertengahan jalan Abdullah ibn Ubay ibn Salul tarik diri bersama dengan beberapa orang rakan dan juga temannya ketika itu. Bukan sekadar itu, dia menghasut kepada sahabat-sahabat. Ketika itu jangan sama dengan Rasulullah, kamu akan kalah. Pihak musuh ni bawa senjata semua canggih-canggih belaka. Dan akhirnya apa yang Allah rakamkan? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya para sahabat bila pihak golongan munafikin memberikan kata-kata kelemahan ataupun meruntuhkan semangat yang ada di kalangan mereka, mereka kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Cukuplah bagi kami ini Allah. Allah adalah sebaik-baik wakil kepada kami. Biar senjata hanya ini sahaja yang mampu kami bawa, tapi kami serahkan segala-galanya kepada Allah. Ucapan mereka itu menambahkan lagi zadahum imana, menambahkan lagi keimanan kepada mereka. Subhanallah. Kenapa boleh begitu? Sebab kuatnya hubungan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi apa yang disebutkan di sini, pesanan kepada para pejuang dengan sesuatu yang memberikan kebaikan kepada mereka. Semangat itu penting bagi seorang pemimpin. Naikkan semangat kepada mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya yang terakhir, sunat untuk berdoa ke atas musuh dengan kekalahan. Jadi boleh kita doakan kepada mereka itu dengan kehancuran. Tak nampak seakan-akan Islam itu adalah agama yang bukan membawa kepada kedamaian. Kerana kita mendoakan keburukan kepada orang lain, jawapannya dibenarkan dengan syarat mereka memerangi Islam itu sendiri. Apabila Islam diperangi, tidak salah untuk kita mendoakan kepada mereka itu kehancuran. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman, yang mereka ini bukan merupakan kelompok daripada mereka yang memerangi Islam, maka tidak dibenarkan kepada kita mendoakan keburukan kepada mereka. Bahkan sepatutnya kita mendoakan agar mereka ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang Rasulullah lakukan kepada penduduk yang berada di Taif ketika itu belum lagi beriman. Apa yang Rasulullah minta waktu itu? Malaikat Jabal, malaikat bukit nak campakkan bukit kepada mereka. Rasulullah doa pada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berikanlah hidayah kepada kaumku, kerana sesungguhnya mereka itu belum lagi mengetahui agama yang akan aku sampaikan kepada mereka, ya Allah. Begitulah sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Saya kira itulah di antara beberapa perkara-perkara yang sempat untuk kita bincang dan bicarakan dalam pertemuan kita pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.